warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama pada hari ini untuk satu sesi taklimat khas berkenaan dengan persekolahan tahun 1. Sesi persekolahan 2022-2023. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-puan, ibu penjaga yang telah dapat meluangkan masa untuk sama-sama kita berada dalam sesi taklimat khas secara dalam talian. Kali ini kita masih lagi menggunakan platform dalam talian untuk memberi penerangan ataupun sedikit taklimat berkenaan dengan anak-anak kita sepanjang mereka bersekolah di ST Bukit Jawa sebab SOP COVID masih tidak membenarkan kita berada dalam satu majlis secara tertutup atau dalam satu kawasan yang di premis sekolah dengan kata lain. Apapun, semoga taklimat ini dapat memberi sedikit penjelasan secara umum untuk sebagai panduan kita bersama. Tuan-puan sekalian, perkara paling penting dalam sesi sekolah tahun ini, kita panggil sesi sekolah 2022-2023, bermakna anak kita akan bersekolah dalam tahun 1 sepanjang tahun 2022 dan juga kemungkinan 3 bulan untuk 2023. Tuan-puan sekalian, apapun yang paling penting sekarang ialah pematuhan SOP COVID. Prasyarat ataupun SOP yang paling penting untuk mesti kita sama-sama kita patuhi ialah memastikan hanya apabila anak kita sihat sahaja hadir ke sekolah. Dengan kata lain, jika anak-anak kita ni ada bergejala COVID seperti batuk, sakit tekak, demam, semua dan juga tanda-tanda lain yang seperti yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan, kita pastikanlah anak kita tidak hadir ke sekolah. Ini penting tuan-puan untuk memastikan penularan COVID tidak berlaku di sekolah dan mengelakkan berlakunya kluster di sekolah. Dan jika anak kita sihat, tidak ada gejala, tidak merupakan kontak rapat kepada pesakit COVID positif, maka kita hantarlah anak ke sekolah seperti biasa dengan SOP seperti biasa, saluran-saluran yang telah kita tetapkan. Dan yang paling penting di situ ialah kita membekalkan anak-anak kita dengan mask ataupun pelitup muka. Ini penting sebab itu adalah satu pencegahan terbaik apabila kita berada dalam satu kumpulan. Jadi kontak kita ialah dalam kelas mereka Dan insyaAllah guru-guru akan memastikan anak-anak kita ni terlindung daripada COVID. Tapi dengan syarat tadi mereka sendiri perlu mematuhi SOP yang telah kita tetapkan, iaitu pemakaian pelitup mulut dan hidung tadi, dan juga penjarakan sosial. Penjarakan sosial ni maknanya semaksimal mungkinlah kami pihak sekolah akan memastikan anak kita ni terjaga jarak. Dan di sini sekali lagi kerjasama tuan-puan diperlukan, memastikanlah kita selalu mengingatkan anak-anak kita supaya menjaga SOP tadi. Antara SOP yang masih lagi kita kekalkan di sekolah iaitu tangan akan sentiasa disanitasi. Kita sediakan tempat basuh tangan dengan sabun setiap kali mereka jika perlu. Jadi tuan-puan, insyaAllah jika kita dapat bersama, COVID kita dapat minimalkan penularan dia. Mungkin kita nak hapuskan semua, susahlah. Jadi tuan-puan sekalian, terusnya berkenaan dengan kehadiran mereka ke sekolah. Seperti biasa, mereka akan masuk dan keluar seperti yang telah kita buatlah sebelum ni, prosedur sebelum ni. Kita masih kekalkan. Dan juga waktu rehat pun sama, mereka akan makan dalam kelas. Dan juga mereka perlu menjaga semasa aktiviti tadi tu, mereka perlu memastikan pematuhan SOP yang ditetapkan Jadi tuan-puan, proses masih sama. Jadi guru akan ambil pesanan dan
ambil makanan di kantin dan agih kepada mereka dalam kelas. Jadi bermaksud anak-anak kita cuma kita bekalkan wang satu saja untuk belanja dan cikgu akan urus. Tapi dalam masa berkenaan juga, tuan-puan boleh bekalkan lebihan lah belanja sekolah untuk anak-anak kita berbelanja di kantin ataupun di kedai sekolah. Masih lagi dengan SOP yang telah kita tetapkan. Tuan-puan sekalian, satu perkara lagi berkenaan bayaran persekolahan. Jadi insya-Allah untuk tahun ini kita telah meminimalkanlah keperluan persekolahan dengan bayaran yang saya rasa sangat rendah lah. Antara 30 hingga 40 ringgit, cuma tahun satu lebih sedikit. Dan untuk tahun satu ini, untuk makluman tuan-puan, selain daripada bayar sekolah, keperluan alatan sekolah juga sama juga lah. Kita perlu selesaikan dalam masa seboleh-bolehnya secepat mungkin lah. Elakkanlah kita tertangguh-tangguh sebab keperluan mereka ni kita perlu bayar sekaligus kepada pembekal. Jadi kalau anak kita tak bayar, kita terpaksa cari sumber lain untuk menjelaskan bayaran kepada pembekal. Jadi saya harap sangatlah tuan-tuan pastikan kita menjelaskan secepat mungkinlah bayaran persekolahan berkenaan. Tuan-tuan sekalian, satu lagi perkara yang juga sangat penting untuk makluman tuan-puan juga, iaitu berkenaan dengan 4 minggu program transisi tahun 1. Bermaksud dalam 4 minggu ini, anak-anak kita menjalani proses orientasi atau memperkenalkan dulu sekolah kepada mereka. Penyesuaian mereka pada sekolah dan juga bagaimana untuk mereka mengenal bahagian-bahagian ataupun kawasan-kawasan sekolah kita lah. Ini bermakna dalam masa 4 minggu, anak-anak kita tidak belajar seperti biasa lagi. Tuan-puan kena faham lah. Jangan pula tuan-puan tanya mana kerja sekolah, mana kerja buat. Tak perlu lagi. Kita hanya proses penyesuaian dulu, insya-Allah. Minggu ketiga baru kita perkenalkan dengan abjad-abjad ataupun dengan kata lain, huruf dan angka lah. Secara basic dulu. Sebab dalam 4 minggu ni kita lebih kepada untuk memastikan mereka rasa seronok dan mereka rasa ingin hadir ke sekolah. Jadi haraplah tuan-tuan faham. Dan untuk 4 minggu berkenaan ni, murid juga tak perlu bawa apa-apa kata alat tulis ataupun tak perlu bawa apa-apa buku tulis. Apalagi buku teks. Semuanya cikgu akan sediakan di kelas masing-masing. Bermakna anak-anak kita boleh datang orang kata secara batang tubuh dia saja. Tapi kalau tuan-puan nak bekalkan beg ataupun nak masuk sedikit alat tulis, boleh, tak ada masalah lah. SOP masih membenarkan. Okey, tuan-puan sekalian. Jadi sepanjang orientasi ini, anak-anak kita akan ditempatkan dalam kelas-kelas. Kita ada 5 kelas. Dan tadilah alatan atau bahan buku akan sedia dalam kelas. Dan selepas ini pun kita rancang untuk memastikan anak-anak kita meninggalkan buku teks dalam kelas. Mereka tak payah bawa balik buku teks. Mungkin mereka hanya bawa balik buku tulis jika ada kerja rumah. Jadi inilah satu plan atau perancangan kita untuk memastikan anak-anak kita tidak membawa beg yang berat lah ke sekolah. Iaitu itu beg berat. InsyaAllah kita selesaikan dengan cara inilah. Tuan-puan sekalian, berkenaan dengan waktu hadir ke sekolah dan juga waktu balik. Jadi hadir ke sekolah, anak-anak kita tidak lagi di sukat suhu. Mereka cuma di sanitize dan terus masuk kelas. Begitu juga waktu balik, murid-murid akan berkumpul seperti biasa, penyuraian seperti biasa. Tuan-puan kena tunggu di luar lah. Jadi pastikan tuan-puan jangan masuk ke kawasan sekolah waktu nak ambil anak sekolah nanti. Tunggu saja di luar dan anak kita akan berkumpul di kawasan masing-masing. Kalau tahun 1 ni di pondok jaga. Jadi tuan-puan di luar, nanti anak-anak kita akan keluar lah. Itu ialah prosedur yang perlu kita patuhi. Dan akhir sekali tuan-puan,
Jika tuan-puan ada sebarang urusan, tuan-puan boleh masuk ke sekolah. Tapi dengan syarat ada urusan lah. Dan hanya terhad di pejabat. Tidak boleh pergi ke kelas. Jadi, ibu bapa, parent, penjaga masih lagi tidak boleh memasuki ke kelas-kelas. Tapi jika ada urusan, boleh terus ke pejabat. Nanti pihak pejabat akan urus jika ada sebarang persoalan ataupun jika ada perlu isu yang perlu diselesaikan. Dan akhir sekali lah, saya selaku guru besar mewakili pihak sekolah merayu ataupun meminta sangat tuan-puan jika ada masalah, jika ada cadangan, jika ada sesuatu yang perlu kita selesaikan, saya minta sangat tuan-puan terus hadir ke sekolah ataupun hubungi saya melalui telefon ataupun guru kelas ataupun penolong kanan. Jangan tuan-puan viralkan. Itu penting tuan-puan, sebab apa yang tuan-puan buat jika viral itu boleh melemahkan semangat. Sebab kami terpaksa selesaikan masalah itu dengan orang kata melibatkan pihak-pihak atasan lah. Paling penting tuan-puan, kita berinteraksi dan secara langsung. Elakkanlah kita menimbulkan kontroversi. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-puan kerana memberi kepercayaan kepada SK Bukit Jawa untuk menjadi tempat anak-anak tuan-puan dididik. InsyaAllah kami akan buat yang terbaik. Semoga kerja buat kita ini dirahmati Allah Ta'ala dan menjadi ibadat kepada kita lah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.